Syekh Daud Al-Fatani, ulama Islam yang terkenal di seluruh Nusantara, seorang guru yang berdedikasi, seorang pengarang kitab yang prolifik, terutamanya dalam bidang fiqh. Beliau adalah kelahiran Gresik Patani di selatan Thailand dan merupakan anak kepada Syekh Wan Abdullah bin Syekh Wan Idris Al-Fatani. Dalam episod kali ini, kita akan mengupas serba sedikit tentang latar belakang Syekh Daud Al-Fatani dan sumbangan beliau kepada masyarakat dalam bidang penulisan. Menurut sejarah, Patani terletak di selatan Thailand yang terdiri daripada Patani, Narathiwat, Yala, Songla dan Satun. Sebelum kelahiran Syekh Daud Al-Fatani, penduduk Patani telah memeluk Islam, iaitu sejak abad ke-10 lagi, kerana Islam pada awalnya datang daripada kerajaan Champa, kemudian berkembang ke seluruh Nusantara. Penyebaran Islam di Patani bermula sejak zaman pemerintahan Sukhothai, di mana pada waktu itu, kerajaan Sukhothai telah menjalankan hubungan perdagangan dengan saudagar Muslim. Selepas kejahatan pemerintah Sukhothai, muncul pula kerajaan Ayutthaya untuk memimpin negara Patani. Pada waktu itu, ramai orang-orang Muslim telah diangkat menjadi menteri dan orang berpengaruh dalam istana. Menurut hikayat Patani pula, Raja Patani yang bernama Piatu Napa mengalami penyakit kulit. Tidak ada seorang dukun pun yang dapat merawat penyakit misteri tersebut. Akhirnya berita tersebut telah sampai ke Syekh Said, iaitu seorang Syekh Islam dari kampung Pasir Aceh. Lalu Syekh Said berjumpa dengan Raja Piatu Napa yang sedang gering untuk membantu mengubati penyakit tersebut, tetapi dengan satu syarat. Raja perlu berjanji untuk memeluk Islam setelah penyakit itu sembuh. Lalu raja tersebut telah bersetuju. Namun setelah Raja Piatu Napa sembuh, beliau telah memungkiri janji. Kemudian penyakit yang sama menyerang kembali. Syekh Said sekali lagi dipanggil untuk berubat. Setelah Raja Piatu Napa sihat, bagi dia telah memeluk Islam dan telah menukar nama kepada Sultan Ismail Shah. Secara tidak langsung, tersebarlah Islam di seluruh Patani. Walaupun Islam telah tersebar sebelum kehadiran Syekh Daud Al-Fatani, namun masih lagi ramai di kalangan raja-raja istana dan masyarakat biasa yang mengamalkan tradisi terdahulu dalam pelbagai hal, seperti mempercayai dukun dan mengamal kepercayaan keramat. Mereka mempercayai batuan yang berbentuk aneh mempunyai kuasa luar biasa. Pada abad ke-19 Masihi, puncak kejayaan Islam di Patani dapat dilihat apabila munculnya Syekh Daud Al-Fatani dan ulama lain yang sezamannya. Beliau telah membantu menterjemah buku Arab Jawi kepada bahasa Melayu. Akhirnya, masyarakat Patani dapat memahami Islam dengan lebih jelas. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani merupakan ulama Islam terkenal, guru yang berdedikasi dan juga seorang pengarang yang hebat, terutamanya dalam bidang fiqh. Nama penuhnya ialah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, ialah Al-Alim Allamah Al-Arif Ar-Rabbani Syekh Wan Daud bin Syekh Wan Abdullah. Beliau juga dikenali sebagai Syekh Daud Wali Allah atau juga dikenali sebagai Syekh Daud Keramat. Beliau begitu terkenal kerana kealimannya sebagai ulama terulung di Asia Tenggara. Syekh Daud Al-Fatani dilahirkan di kampung Gresik di Patani yang terletak di selatan negara Thailand. Tarikh kelahiran beliau yang tersahih ialah pada 1133 Hijrah dan wafat di Taif, Arab Saudi pada tahun 1847 Masihi. Beliau berketurunan dari Syekh Wan Idris yang merupakan datuknya, manakala ayahnya yang bernama Syekh Wan Abdullah dan ibunya Wan Fatimah juga daripada keluarga ulama besar untuk zamannya. Dari kecil lagi, bakat beliau begitu terselah untuk menjadi pelajar yang berjaya sebagai asas untuk menjadi ulama terulung di rantau Asia Tenggara. Dengan adanya usaha tambahan bimbingan dari keluarga, di samping berusaha belajar sepanjang hayat daripada guru tempat bidang mengajar dan juga menulis, Syekh Daud dapat membentuk dirinya untuk menjadi ulama yang tersohor hingga mendapat gelaran Al-Alim Allamah Al-Arif Ar-Rabbani. Beliau pada mulanya
menerima pendidikan agama Islam melalui sistem sekolah pondok di Patani. Kemudiannya meneruskan pengajian di Mekah, Madinah dan juga Aceh. Kejayaan pembelajarannya telah menepati salah satu syarat atau gelagat untuk menjadi ulama yang ternama. Selain daripada itu, beliau meningkatkan kerjayanya menjadi seorang pendakwah berjaya, mempengaruhi sistem pentadbiran Islam di peringkat negeri Kelantan dan Riau, berjihad dengan pena, iaitu sebagai penterjemah dan penulis, dan menentang pemerintahan kafir di tanah tumpah darahnya, iaitu Patani. Syekh Daud Al-Fatani. Beliau telah mendapat pendidikan awal di beberapa institusi pendidikan tradisional yang ada pada masa itu di Patani. Apatah lagi, beliau dilahirkan dan dibesarkan pada zaman Aceh dan Patani yang muncul sebagai pusat pendidikan Islam tradisional yang terkenal di rantau ini. Dalam sistem tradisional tersebut, kanak-kanak dalam lingkungan umur 5 atau 6 tahun telah memulakan pendidikan mereka dengan mempelajari Al-Quran. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Begitu juga seperti Syekh Daud Al-Fatani, selain daripada mengaji, mereka juga mempelajari asas akidah seperti menghafal sifat 20 dan diikuti dengan asas bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Syekh Daud Al-Fatani sempat berguru dengan Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Al-Ashi. Beliau merupakan pengarang kitab Bidayatul Hidayah dan Kashful Kiram semasa beliau berada di Aceh. Ketika usia meningkat remaja, beliau menyambung pengajiannya di Mekah selama 30 tahun, manakala di Madinah pula selama 5 tahun. Oleh sebab ketinggian ilmunya, beliau digelar dengan gelaran Al-Allamah Al-Arif Al-Rabbani. Di Mekah, Syekh Daud Al-Fatani bersama sekumpulan pelajar yang datang dari Nusantara untuk berguru dengan ulama yang masyhur di sana. Beliau dapat menguasai ilmu keagamaan dan kemasyarakatan seperti usuluddin, fiqh dan tasawuf, sejarah dan lain-lain, termasuk ilmu terjemahan yang membolehkan beliau menterjemahkan karya-karya bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Di samping itu, beliau juga mempelajari ilmu perubatan, matematik dan falak. Syekh Daud Al-Fatani merupakan seorang ulama dan pengarang terbilang di Asia Tenggara. Beliau telah menghasilkan karya dalam berbagai-bagai bidang ilmu Islam seperti pemikiran Islam, perundangan Islam dan tasawuf. Dalam bidang perundangan Islam sahaja, Syekh Daud Al-Fatani telah menghasilkan tidak kurang daripada 13 buah karya. Karya fiqh beliau yang paling lengkap dalam fiqh mazhab Syafi'i ialah kitab Hidayatul Muta'allim yang selesai ditulis pada tahun 1244 Hijrah. Seterusnya, kitab Wardul Zawahir yang disempurnakan pada tahun 1245 Hijrah pula merupakan karya beliau yang paling lengkap dalam bidang akidah. Manakala kitab Furu'ul Masail merupakan karya beliau yang paling besar. Kitab ini ditulis pada tahun 1254 Hijrah dan berjaya disiapkan pada tahun 1257 Hijrah. Syekh Daud Al-Fatani berkarya dalam dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Arab. Namun begitu, karya beliau dalam bahasa Arab tidak tersebar luas di rantau ini. Karya-karya beliau dalam bahasa Melayu banyak tersebar dan dipelajari di alam Melayu. Menurut Wan Muhammad Saghir, ia telah disalin oleh murid-muridnya dan diajarkan kepada orang lain setelah mereka kembali ke tempat masing-masing. Malah, Syekh Daud Al-Fatani sendiri menyediakan jurutulis untuk menyalin semula karya-karya beliau. Sehingga kini, masih banyak karya beliau yang berada di pasaran dan mendapat perhatian pelbagai pihak
termasuk para pengkaji Timur dan Barat. Namun, para pengkaji berselisih pendapat dalam menentukan jumlah sebenar karya-karya beliau. Kitab-kitab karangan Syekh Daud Al-Fatani kebanyakannya dicetak untuk pertama kali di Mekah, Mesir, Istanbul dan Turki. Kemudiannya, ia diulang cetak di Nusantara seperti di Pulau Pinang, Singapura, Patani, Bangkok, Kota Baru, Cirebon dan Surabaya. Sebagai penutup bagi episod kali ini, dapat kita lihat bahawa Syekh Daud Al-Fatani merupakan ulama Islam yang terkenal di alam Melayu ini. Ini dapat dibuktikan melalui sumbangan beliau kepada masyarakat, melalui penulisan kitab beliau, Bulughul Maram. Akhir kalam, saya ingin mengajak kawan-kawan di luar sana untuk kita jadikan Syekh Daud Al-Fatani sebagai contoh dan tauladan dalam hidup kita. Sekian sahaja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi akan datang dalam rancangan Jejak Islam di Asia Tenggara.